Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi diucapkan kepada murid-murid tahun 5 USM. Baiklah, pada pagi ini, hari Isnin bersamaan 12 Julai 2021, kita akan sambung semula sesi PDPR kita untuk subjek Bahasa Melayu. Jadi, diharapkan semua murid dapat bersedia, terutamanya menonton video ini sehingga habis dan menjadikan buku teks sebagai rujukan. Baiklah, sebelum itu suka cikgu ingatkan bahawa kita masih lagi berada dalam perintah kawalan pergerakan. Oleh itu, cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat sejahtera dan menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Baiklah, kita teruskan dengan sesi PDPR kita pada hari ini. Baiklah, isi kandungan PDPR kita pada hari ini ialah kita masih lagi berada dalam tema keselamatan. Tajuk pada hari ini ialah keluar dengan tenangnya. Rujukan kita pada hari ini seperti biasa ialah buku teks. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks pada muka surat 54. Seterusnya, sukatan kandungan, standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.1.4, memahami dan menggunakan kata pemari mengikut konteks. Baiklah, seterusnya. Okey, ini merupakan isi pelajaran kita pada hari ini. Oleh itu, cikgu harap murid boleh rujuk video ini. Di samping itu, murid-murid juga perlu merujuk buku teks pada muka surat 54. Baiklah, hari ini kita akan masuk kepada tata bahasa. Kita masih lagi berada dalam episod keselamatan, iaitu tentang tata bahasa. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang kata pemari. Iaitu kata pemari ini hanya ada dua sahaja, iaitu ialah dan juga adalah. Okey, ulang, kata pemari kita hanya ada dua sahaja, iaitu ialah dan juga adalah. Baiklah. Baik, sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan kata pemari, kita baca dulu petikan yang terdapat dalam buku teks anda. Okey. Okey, petikan hari ini bertajuk keluar dengan tenangnya. Okey, kita tengok kita baca dulu sama-sama dan kita tengok apa isi pelajaran kita pada hari ini. Okey, keluarga Encik Nazri mengamalkan panduan keselamatan sebelum bercuti. Encik Nazri memberitahu Encik Tiong dan Encik Ravin bahawa beliau sekeluarga akan bercuti. Mereka ialah jiran Encik Nazri. Okey, perhatikan di sini, mereka ialah ini ialah kata pemberi, jiran Encik Nazri. Tindakan Encik Nazri tersebut adalah sebagai makluman supaya mereka dapat mengawasi rumah ketika ketiadaan beliau sekeluarga. Okey, di sini ada perkataan adalah. Adalah ini juga merupakan kata pemari. Kemudian kita sambung, tindakan bijak ini adalah penting demi keselamatan harta benda. Baiklah, untuk petikan yang pertama ini, kita dapat lihat di mana di dalam petikan ini ada dua kata pemeri yang ditunjukkan. Iaitu yang pertama ialah dan yang kedua adalah. Baiklah, ialah ialah kata pemeri yang digunakan hadir di hadapan frasa nama. Mana frasa nama? Frasa nama ialah jiran Encik Nazri. Ini adalah frasa nama, jadi dia hadir di awal frasa nama, iaitu ialah. Manakala adalah ini ialah kata pemeri yang hadir di hadapan frasa adjektif ataupun sifat ataupun frasa sendi nama. Jadi sebagai ini adalah frasa sendi nama. Okey, penting ini adalah frasa adjektif. Jadi dia hadir di hadapan adalah kata pemeri yang hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okey. Kemudian kita tengok yang bawah, si kelabu dan si putih arnab. Okey, tempat kosong di sini. Okey, di sini ialah kata pemeri apa? Okey, kata pemeri apa yang ada di sini? Okey, pada agakkan murid-murid, di sini ialah kata pemeri apa? Kita tengok di sebelah dia ialah arnab. Okey, arnab. Arnab merupakan frasa nama. Jadi, apabila arnab ini frasa nama, maka secara tak langsung tempat kosong di hadapan perkataan arnab ini adalah ialah. Perkataan ialah. Okey, perkataan ialah. Kata pemeri ialah. Okey. Dan si kelabu dan si putih ialah
Arnab peliharaan Afifi. Dia menghantar haiwan peliharaannya ke pusat jagaan haiwan. Pusat ini menawarkan penjagaan eksklusif bagi haiwan peliharaan melalui konsep hotel. Perkhidmatan ini mudah. Okey, mudah ini adalah kata adjektif, iaitu frasa adjektif, frasa sifat. Jadi, di hadapan frasa adjektif dan frasa sifat mudah ini, okey, perkataan mudah ini merupakan perkataan adalah. Oleh itu, perkhidmatan ini adalah mudah bagi orang yang mementingkan keselamatan haiwan peliharaan semasa bercuti. Okey, baiklah. Okey, selesai petikan yang kedua. Cikgu harap murid-murid dapat faham bagaimana kita ingin menggunakan perkataan ialah dan juga adalah. Baiklah, kita laju sikit ke hadapan. Okey, Encik Nazri memasang suis pemasa automatik. Pemasa automatik, okey, dia letak tempat kosong. Okey, jadi murid-murid perlu fikirkan sama ada kata pemberi tersebut ialah ataupun adalah. Okey, sama ada ialah ataupun adalah. Okey, pemasa automatik, alat untuk mengawal dan menetapkan tempoh lampu menyala. Jadi tengok dekat sini, alat ini kata apa? Okey, alat ini adalah kata nama. Jadi murid-murid fikirkan apakah perkataan kata pemberi yang sesuai di hadapan ini. Okey. Pemasa automatik. Okey, sini tempat kosong penting. Penting ini merupakan frasa sendi nama. Okey, frasa sendi. Jadi, apakah perkataan kata pemberi yang sesuai di hadapan ini? Okey. Pemasa automatik tempat kosong penting sebagai alat keselamatan ketika penghuni tiada di rumah pada waktu malam. Seterusnya, Encik Nazri juga melaporkan ketiadaan beliau sekeluarga di rumah kepada Encik Azlan. Encik Azlan, anggota polis, tempat kosong, kata pemberi apa yang sesuai di hadapan frasa nama kata anggota polis ini. Okey, cikgu harap murid dapat isikan kata pemberi yang betul. Seterusnya, Encik Nazri memberikan alamat rumah kepada beliau. Maklumat ini tempat kosong untuk ini merupakan frasa sendi. Okey, frasa sendi ataupun kata hubung memudahkan pihak polis membuat rondaan bagi mengekang pencerobohan. Oleh itu, tempat kosong di hadapan perkataan untuk ini perlu diisi dengan kata pemberi yang sesuai. Jadi, cikgu harap murid-murid dapat fikirkan kata pemberi yang sesuai untuk diletakkan ataupun ditulis di tempat kosong ini. Baiklah, seterusnya. Okey, ini adalah nota ringkas yang cikgu berikan kepada murid-murid, iaitu perbezaan antara ialah dan juga adalah. Okey, kita tengok ialah dulu. Kata pemberi ialah hadir di hadapan frasa nama. Contohnya Arnab, abang, kakak, Ali, okey, apa sahaja yang berkaitan dengan nama. Dan ia digunakan apabila ayat itu menunjukkan definisi. Okay. Yang kedua, menunjukkan definisi lah. Okay. Contoh, sungai itu ialah. Okay, sungai itu ialah apa? Okay, definisi sungai. Sungai ialah, apa dia sungai? Okay, definisi. Jadi, dia guna ialah juga. Kemudian, ia menghubungkan subjek dan predikat yang mempunyai makna yang sama. Oleh itu, subjek dan predikat boleh bertukar tempat. Yang keempat, kata pemberi ialah boleh digunakan di hadapan kata nama hubung yang berfungsi sebagai frasa nama. Maksudnya, depan perkataan yang juga boleh digunakan perkataan ialah. Dan yang kelima, kata pemberi ialah juga boleh digunakan di hadapan frasa kerja yang berfungsi sebagai frasa nama. Okey, ini adalah nota sahaja sebagai maklumat tambahan kepada murid-murid. Dan adalah ialah merupakan kata pemberi yang hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama, macam yang cikgu terang tadi lah. Macam ada yang kat sini. Okey, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Maksudnya, ia menghubungkan subjek ayat dan predikat ayat dengan memberi huraian lanjut berkenaan subjek yang disebut sebelum itu. Yang ketiga, kata pemberi adalah menunjukkan penerangan. Okey, tadi kalau ialah menunjukkan definisi, manakala kata pemberi adalah menunjukkan penerangan. Kemudian, kata pemberi adalah tidak boleh diikuti oleh kata kerja. Okey, kata pemberi adalah tidak boleh diikuti oleh kata kerja. Okey, itu sahaja.
Okey, yang ini hanya maklumat tambahan. Okey, apa yang penting adalah pada muka surat inilah. Okey, kita kena maklum, murid-murid kena maklum bahawa kata pemari ada dua. Yang pertama ialah, yang kedua adalah. Ialah perlu ditulis di hadapan frasa nama. Okey, frasa nama. Contoh, jiran, Encik Nazri, ini adalah frasa nama. Kemudian Arnab, Arnab ini adalah nama. Okey, alat, alat ini ialah nama. Kemudian anggota polis ialah frasa nama. Okey, dan kata pemari yang kedua ialah kata pemari yang kedua merupakan perkataan adalah. Adalah hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okey, frasa adjektif dan frasa sendi nama sebagai contoh, sebagai. Sebagai ini adalah frasa sendi nama. Okey, penting. Penting ini adalah frasa adjektif. Okey, mudah. Mudah ini frasa adjektif. Okey, apa lagi sini? Penting. Okey, penting sama macam atas ni, penting nampak ni. Ini penting, jadi perkataan depan dia ada adalah. Okey, dan lain-lain lah. Okey, dan yang lain-lain. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, kita tengok kepada latihan. Okey, latihan untuk murid-murid tahun 5SM pada hari ini ialah mudah saja. Salin petikan dalam buku teks muka surat 54. Okey, salin yang ni. Okey, salin petikan 1, petikan 2, petikan yang 3, petikan yang keempat. 1, 2, 3, 4 salin. Kemudian isikan tempat kosong dalam petikan dengan kata pemberi yang sesuai. Okey, perenggan 1 sudah diisi, tiada masalah. Murid-murid hanya salin sahaja. Kemudian gariskan kata pemberi ini. Okey, untuk perenggan yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, okey, ada tempat kosong. Jadi murid-murid perlu isi kata pemberi yang sesuai. Okey, tulis kata pemberi yang sesuai di tempat kosong ni, di semua tempat kosong ni, dan gariskan kata pemberi tersebut. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi salin dan terus tulis jawapannya. Terus tulis kata pemberi yang sesuai. Okey, kemudian buat latihan dalam buku latihan tata bahasa. Okey, dalam buku latihan tata bahasa ataupun buku-buku BM yang lain. Okey, ataupun di dalam kertas, ataupun murid ingin type gunakan Microsoft Word juga pun boleh. Kemudian ambil gambar latihan yang telah lengkap dan hantar di Telegram Guru Bahasa Melayu. Maksudnya ambil gambar latihan yang telah siap dan hantar di Telegram Cikgu. Okey, itu saja. Jika murid-murid masih keliru, sila ulang video ini untuk beberapa kali dan fahamkan. Dan jika masih ada masalah atau kekangan atau tidak faham, murid-murid boleh terus bertanya secara persendirian ataupun secara peribadi ataupun secara personal di WhatsApp ataupun Telegram Cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.